Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah berkenan berangkat ke Majlis Khatam Al-Quran sempena bulan Ramadan anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Majlis berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Agama selaku Ahli Jemaah Tadbir Yayasan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri selaku Ahli Jemaah Tadbir Yayasan. Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan dan Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar di Kementerian Pembangunan selaku Pemangku Pengarah Urusan Yayasan. Majlis dimulakan dengan bacaan tahtim Al-Quran dipimpin oleh Awang Muhammad Syazwan Shah bin Razali, Guru Sekolah Rendah Yayasan. Seramai 30 orang pegawai dan kaki tangan yayasan menghatamkan bacaan Al-Quran masing-masing. Doa khatam dan doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Suraja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Abdul Hamid. Majlis diteruskan dengan majlis berbuka puasa dan sembahyang fardu maghrib berjemaah. Juga hadir ahli-ahli Lembaga Pengarah Yayasan dan Lembaga Pemegang Amanah Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadibillah untuk anak-anak yatim. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-21 Majlis Mesyuarat Negara yang bersidang bagi hari ke-11 meluluskan peruntukan bagi Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan. Sebelum meluluskannya, Dewan terlebih dahulu mendengarkan pertanyaan bagi jawab lisan dari ahli-ahli yang berhormat yang dilantik. Antara yang menjadi perhatian komitmen perkhidmatan kesihatan, perancangan tenaga kerja dan tindakan tata tertib penjawat awam. Sebagai respon mengenai langkah praktikal dan realistik bagi menyeimbangkan komitmen dalam penyediaan perkhidmatan kesihatan awam, Kementerian Kesihatan mengongsikan dalam menangani peningkatan kos perubatan yang tidak dapat dielakkan. Kementerian Kesihatan telah mempertingkatkan lagi usaha kempen pencegahan serta kesedaran kesihatan kepada orang awam. Masih belum dapat dielakkan mengambil kira kenaikan kos ubat-ubatan dan peralatan rawatan. Kerjasama bersama pihak-pihak berkepentingan termasuk industri dan institusi pendidikan memastikan perancangan tenaga kerja adalah selaras dengan keperluan industri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menyatakan pelan tindakan dari hasil kajian CSPS memastikan perancangan dan penyediaan tenaga kerja yang bersesuaian dan berkemahiran. Melalui Pejabat Perancangan Tenaga Kerja dan maklumat agensi penguatkuasa. Mengenai peraturan kerajaan bagi penjawat-penjawat awam yang digantung kerja, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua menjelaskan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam memerlukan maklumat lengkap, segera dan teratur daripada agensi kerajaan dalam mempertimbangkan tindakan tata tertib selaras dengan peraturan yang berkuat kuasa. Ini adalah bagi memastikan
keadilan dan menegakkan Penaiktarafan sistem saliran dan program latihan hospitality dan perkhidmatan juga dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat yang dilantik. Menteri Pembangunan menjelaskan Jabatan Kerja Raya telah mengambil satu langkah bagi menilai dan menaik taraf sistem saliran di beberapa tempat di seluruh negara, ia termasuk kerja-kerja pembersihan dan penyelenggaraan berkala. InsyaAllah risiko limpahan air di kawasan berdekatan dapat. Bagi memperluas kerjasama dengan sektor swasta, jelas Menteri Kesihatan, kementerian tersebut dengan bantuan Pusat Pekerjaan Brunei mengendalikan Clinical Supervisory Program untuk menyediakan latihan profesional melalui latihan praktikal yang berstruktur selama 18 bulan di sektor awam dan swasta. Dengan kerjasama rapat dengan Kementerian Pendidikan. Mengenai program latihan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan hospitality dan perkhidmatan, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menjelaskan pelbagai program dan kursus latihan melibatkan golongan belia telah dilaksanakan termasuk kerjasama dengan Simeo Voktek, pihak Kedutaan Negara Sahabat dan institusi-institusi pendidikan. Berkenaan dengan program-program latihan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan. Dalam perbahasan peringkat jawatankuasa bagi Kementerian Pendidikan, pelbagai lagi isu dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat yang dilantik. Antaranya inisiatif strategik mempertingkatkan kebolehpasaran graduan Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Perancangan untuk menaik taraf sekolah-sekolah di kawasan pedalaman. Peruntukan bagi keperluan pelajar berkeperluan khas dan usaha menyokong tenaga pengajar. Isu disiplin dalam kalangan guru merujuk masalah tingkah laku dan etika profesional guru. bagi meningkatkan kualiti pendidikan sepenuhnya. Peruntukan program Early Childhood Education bagi kanak-kanak berumur di bawah 5 tahun. Yang mana pulangannya adalah penting dalam menentukan projek pembinaan Mengetengahkan khazanah alam semula jadi di daerah Temburong dalam kalangan pelajar. dengan nilai harga rancangan RKN ke-12 Peningkatan keberkesanan sistem pendidikan menyeluruh terutamanya di peringkat menengah ke atas. Bagi perbelanjaan berulang-ulang dan jabatan kementerian. Memperluaskan industri immersion di peringkat sekolah menengah dan pengajian tinggi. dalam belanjawan Langkah-langkah penyelarasan pembelajaran atau peperiksaan semasa banjir dan kesejahteraan mental serta fizikal guru juga antara dibangkitkan semasa perbahasan peringkat jawatankuasa bagi Kementerian Pendidikan. Pengecualian kehadiran penuntut dan guru yang terjejas banjir. Kampung yang berisiko dan sering dilanda banjir sehingga terputus terhubungan menjejaskan. Usaha dan inisiatif terkini Kementerian Pendidikan bagi menangani isu bebanan guru. Status perancangan Kementerian Pendidikan dalam menyediakan garis panduan penyepaduan STEAM. Inisiatif Kementerian Pendidikan bagi memastikan pelajar berprestasi rendah mendapat perhatian wajar. Petunjuk prestasi utama untuk menilai keberkesanan penyelidikan Universiti Brunei Darussalam. Memperkukuh keberkesanan program latihan industri Politeknik Brunei. Kerja-kerja pentadbiran menjejaskan prestasi guru mengajar. Usaha yang berterusan dalam menjaga kebajikan tenaga pengajar. Apa yang ingin Kaula usulkan di sini ialah Membiayai jawatan tetap dan menyediakan kemudahan menyokong graduan tempatan.
Sebagai respon mengenai Key Performance Indicator KPI, Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan menjelaskan pemilihan KPI memerlukan pengamatan yang signifikan dan pandangan yang kolektif dengan memastikan ia dapat dicapai oleh organisasi dengan sumber dan jangka waktu yang ditetapkan. Key Performance Indicator adalah pengukur seberapa efektif projek-projek yang telah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dalam mencapai tujuannya. Dan jika data konsisten, kita akan dapat melihat strategi yang dijalankan sama ada ianya berhasil ataupun perlu penyesuaian. Ini pula penjelasan mengenai cadangan piawaian antarabangsa dan menggantikan penilaian sekolah rendah sebagai penilaian pelajar. Kementerian Pendidikan telah mengungkayahkan penilaian pelajar yang merentas peringkat dari rendah hingga menengah daripada tahun 1 hingga tahun 9, iaitu berasaskan piawaian negara yang menepati piawaian antarabangsa, khususnya Brunei Darussalam Literacy and Numeracy National Standard BDLNS. Kementerian Pendidikan akan sentiasa memastikan piawaian yang ada ini akan diperkukuh dan insya-Allah akan direview dari semasa ke semasa dan seterusnya akan membina piawaian bagi mata-mata pelajaran yang lain seperti sains, bahasa Melayu, literasi kewangan dan juga lain-lain. Sidang kemudian meluluskan peruntukan bagi Kementerian Pendidikan. Pelbagai isu lagi dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat yang dilantik semasa sesi perbahasan peringkat jawatan kuasa bagi Kementerian Kesihatan. Antaranya isu kekurangan doktor yang boleh memberi impak besar kepada kualiti dan keberkesanan perkhidmatan kesihatan. Langkah ke arah memberikan kesedaran masyarakat tentang risiko penyakit buah pinggang tinggi di dunia bagi jumlah pesakit buah pinggang. Keluarga mereka. Peningkatan jumlah warga tua yang ditinggalkan di hospital sebagai long-term patients. Usaha memastikan keseimbangan kerja dan kehidupan khusus bagi pegawai-pegawai perubatan wanita. Petunjuk prestasi utama KPI kepuasan pelanggan bagi perkhidmatan dan fasiliti Kementerian Kesihatan. Penswastaan perkhidmatan non-clinical support services dalam meningkatkan kualiti keselamatan pesakit. Prestasi syarikat ke arah melindungi Perancangan dalam memperluaskan kegunaan Pusat Pengasingan Kebangsaan NIC sebagai alternatif perkhidmatan sedia ada. Kepentingan untuk memastikan pengukuran kadar kepuasan pelanggan mencerminkan realiti pengalaman pesakit. Gejala mental dalam generasi muda, inisiatif penswastaan dan peningkatan mutu perkhidmatan juga antara yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat yang dilantik semasa sesi perbahasan peringkat jawatan kuasa bagi Kementerian Kesihatan. Peningkatan gejala mental dalam kalangan generasi muda amat membimbangkan. Mental di kalangan generasi muda. Inisiatif penswastaan, pembinaan dan perkhidmatan makmal untuk mempercepat proses analisis. Pengesahan pengiktirafan ujian produk makanan dalam mematuhi piawaian antarabangsa. Akses perkhidmatan makmal bagi orang ramai dan pengusaha mikro, kecil dan sederhana. Kesaksamaan dalam kemudahan kesihatan dan keutamaan kepada rawatan penyakit kritikal. Mempertimbangkan Kepentingan usaha untuk meningkatkan mutu perkhidmatan paramedik. Orang ramai kekurangan tenaga pakar, doktor dan jurang. Pembinaan kilang farmaseutical dan peralatan perubatan asas. Pembuatan ini hanya menghilangkan Dalam menangani jumlah warga emas yang ditinggalkan sebagai long-term patient, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan menjelaskan pendekatan secara whole of nation sedang diteliti bagi menanganinya.
mendorong lebih banyak penyertaan sektor swasta dalam menyediakan kemudahan penjagaan organ emas, termasuk penjagaan di rumah, bekerjasama dengan Kementerian Budaya, Belia dan Sukan dalam program Caregiver yang dilaksanakan bersama Institut Pendidikan Teknikal Brunei OIBTE untuk mempersiapkan individu sebagai penjaga pesakit dan seterusnya membuka peluang kepada pencari pekerjaan bagi yang menceburkan diri dalam bidang ini. Sokongan pertubuhan bukan kerajaan NGO kepada pesakit kanser memainkan peranan penting dalam membantu pesakit, keluarga dan masyarakat menghadapi cabaran. Kementerian Kesihatan sentiasa menyokong dan memberikan kerjasama kepada persatuan-persatuan tersebut. Dan mengenai dengan Cancer Support Group ini juga, insyaAllah The Brunei Cancer Center akan extend dorang punya penjagaan ini kepada survivorship. So ini akan memberi peluang kepada pesakit-pesakit kanser